الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini dapat sama-sama kita berkumpul meneruskan bacaan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Muhammad Al-Jurdani radhiyallahu taala anhu. Kita telah masuk dalam perbahasan hadis yang ke-16. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa ruwiya an Anasin anna rajulan qala ya Rasulullah fama ashaddu min kulli syai'. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas Ibnu Malik bahawa seorang lelaki telah datang bertemu dengan Nabi SAW lalu menyebut, ya Rasulullah fama ashaddu min kulli syai'. Ini apa perkara yang paling berat daripada segala perkara, yang paling sukar daripada segala perkara. Ini perbahasan berkenaan dengan al-ghadab dan perbahasan tentang ubat yang mengangkat kemarahan serta yang menghalang kemarahan. Lelaki ini bertanya, ya Rasulullah fama ashaddu min kulli syai'? Qala ghadabullahi. Kata Nabi SAW, yang paling berat daripada segala perkara adalah kemurkaan Allah. Fama yunji min ghadabillah. Maka lelaki ini tanya, apa yang boleh menyelamatkan daripada kemurkaan Allah? Maka apa jawab Nabi? Qala la taghdab, iaitu jangan kamu marah. Perkara yang paling berat adalah kemurkaan Allah, dan bagaimana menyelamatkan daripada kemurkaan Allah? Kamu jangan murka. Ini kata Nabi SAW. Wal ghadabu fi haqqillah ta'ala, kemarahan bagi hak Allah maksudnya iradatul intiqam, iaitu Allah akan menjatuhkan hukuman. Wa amma fi haqqil adami, manakala marah pada anak Adam pula, fahuwa thawaranid damil qalbi wa ghalayanuhu inda tawajjuhi makruhin ila syakhsi, iaitu menggelegak darah di jantung dan naik darah tersebut inda tawajjuhi makruhin ila syakhs, ketika datang sesuatu yang dibenci oleh seseorang tu kepada dirinya. Maka kemarahan tadi itu yang dimaksudkan. Jadi marah bagi Allah bukan sama dengan marahnya di sisi makhluk. Ana laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Wa qila taghayyurun yatba'uhu ghalayanud dam, ghalayanu damil qalbi li iradatil intiqam. Sebahagian menyebut makna al-ghadab di sisi manusia adalah perubahan yang diikuti setelahnya dengan menggelegak darah di jantung, li iradati al-intiqam, dan dengan tujuan untuk menghukum orang yang menyebabkan dia marah. Tamam. Walahu dawa'un mani'un wa dawa'un rafi'un, dan marah ini ada ubat yang menghalang dan ada ubat yang mengangkat, yang iaitu yang menghilangkan terus. Dawa' rafi' maksudnya ubat yang menghilangkan terus bagi kemarahan. Fal mani', yakni ubat yang menghalang. Menghalang maksudnya masih wujud kemarahan tapi terhalang daripada intiqam, terhalang daripada dia akan melaksanakan dengan kemarahan tersebut perbuatan di sebalik kemarahan tadi. Ka'an yatadhakkara, iaitu apa dia ubat yang menghalang? Ka'an yatadhakkara ma yatarattabu alaihi minal mafasid, iaitu dia mengingati atau berfikir bahawa akan berlakunya ataupun sesuatu yang kesinambungan daripada kemarahan tersebut, mafsadah ataupun keburukan-keburukan yang dia akan dapatkan setelah dia melaksanakan kemarahan.
wa ma jaa fi fadlil hilmi wa kadhmil ghaiz, dan juga kena ingat kelebihan lemah lembut dan kelebihan orang-orang yang menahan dirinya daripada marah. Ini dawa mani' maksudnya. Jadi kalau nak marah saja ingat dulu, kalau marah ni buruk je banyak. Dan juga kelebihan lemah lembut dan menahan kemarahan pun banyak. Mana kita nak ambil kelebihan kita lemah lembut dan kelebihan kita tidak marah. Baik, dawa'ur rafi', ubat yang menghalang terus ataupun menghilangkan terus, bukan menghalang, menghilangkan terus kemarahan. Ka'an yatadzakkara zalik, dia ingat juga yang tadi, wa yantaqila min mawdi'ih, dan kemudian dia berpindah daripada tempatnya. Ini dawa rafi'. Dia jangan hanya ingat saja, dia kena bangun, berpindah daripada tempat dia marah tu. Wa yasta'idza billahi minasyaitan, dan memohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan. Dan kemudian wa yaghtasila aw yatawadda, hendaklah dia mandi ataupun dia berwuduk. Wa in ghadiba wa huwa qa'im jalasa aw ittaja'a, kalau dia marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk ataupun dia berbaring. Ini yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Sulaiman ibnu Surat radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, saya satu hari duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulan yastabbani, dan ada dua orang lelaki yang sedang bergaduh, berkelahi, mencaci maki satu sama lain. Fa ahaduhuma ihmarra wajhuhu wa intafaqat awdajuh. Jadi ada seorang yang wajahnya merah dan kemudian intafaqat awdajuh, ni sampai keluar ni urat-urat ni, tengkok ni, wadaj, dua urat ni, wadajain dipanggil, urat tepi ni keluar dua-dua sampai kerana jerkah kuat sangat. Tamam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi pun berkata, inni la'alamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid, law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim dhahaba anhu ma yajid. Aku akan, inni la u'allimu kalimatan, tengok, inni la u'allimu kalimatan, sesungguhnya aku akan mengajarkan satu kalimah, kalaulah disebutkan kalimah tersebut, maka akan hilang apa yang ada dalam diri dia. Apa dia? Baca a'udzubillahi minasyaitan. Baca a'udzubillahi minasyaitan, zahaba anhu ma yajid, maka akan hilang apa yang dia rasa tadi. Faqalu lahu inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwaz billahi minasyaitan. Maka bila Nabi SAW, sahabat pergi jumpa dengan lelaki tadi, beritahu, kata Rasulullah telah minta untuk kamu ta'awwaz bihi minasyaitan. Faqala wa hal bi jununun, kata, adakah aku ni orang gila ke apa nampak nak kena ta'awuz ni? Maksudnya masih ada kegilaan tu. Dan diriwayatkan dalam hadis Abi Nu'aim dalam Hilyatil Awliya daripada Sayyidina Abi Muslim Al-Khawlani daripada Sayyidina Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu qataba an-nasa wa qad habisa al-'ata'a syahrain aw thalathata. Jadi ada ketika Sayyidina Muawiyah sedang berkhutbah, ini dia jadi khalifah. Kemudian kebetulan waktu tersebut jadi kemarau ataupun tidak dapat hasil pada waktu itu lebih kurang 2 bulan ke 3 bulan. Kerana kemarau panjang dan seumpamanya. Faqala lahu Abu Muslim, yani Abu Muslim Al-Qawlani menyebut, ya Muawiyah tu, inna hadzal mala laysa bimalik wala mala abika wala mala ummik. Wahai Muawiyah, sungguhnya harta ni bukan harta kamu, bukan harta ibu bapa kamu, dan bukan harta mak kamu. Fa asyara Muawiyatu ila an-nas an imkuthu wa nazala faghtasal. Abu Muslim Al-Khawlani ini salah seorang daripada wali min awliyaillah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muslim
Alhamdulillah sempat aku bertemu dengan seseorang yang diberikan kelebihan seperti mana Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Yani Ibrahim hadhil ummah, kata Sayyidina Umar. Kerana Sayyidina Abu Muslim Al-Qawlani pernah ditangkap oleh Abu Aswad Al-Ansi. Abu Aswad Ansi yang mengaku jadi Nabi, dan dia lempar Abu Muslim Qawlani dalam api, dan Sayyidina Abu Muslim Qawlani keluar dengan keadaan tak ada masalah pun. Dia lempar dalam api terpadam, Sayyidina Abu Muslim keluar macam tak kena bakar. Jadi waktu Sayyidina Umar waktu jumpa dengan Sayyidina Abu Muslim Qawlani, beliau peluk, dia kata Alhamdulillah aku sempat bertemu dengan Ibrahim hadhil ummah. Ini Ibrahim kepada umat ini yang Allah Ta'ala beri kelebihan sama macam Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi maknanya Abi Muslim Qawlani tegak Sayyidina Muawiyah. Dia kata, wahai Muawiyah, ni harta ni bukan kamu punya, bukan mak kamu punya, bukan bapak kamu punya. Maksudnya suruh bagi kepada umat, jangan simpan. Fa asyara Muawiyah tu ilan nas. Maka orang ramai bangkit nak marah pada waktu tu, pengikut-pengikut. Maka Sayyidina Muawiyah bagi isyarat kepada orang ramai ataupun pengikut-pengikutnya, anim kusu, tenang, sabar, jangan dipukul Sayyidina Abu Muslim. Wa nazala faghtasal, maka dia pun turun pergi mandi, summa raja'a faqala, dan dia patah balik lalu berkata, ayyuhan nas, inna Aba Muslim zakara anna hadzal mala laysa bimali wala bimali abi wala ummi wa sadaqa Abu Muslim. Abu Muslim cuma tegur aku dan ingatkan aku, kata ini bukan harta aku, bukan harta bapa aku, bukan harta mak aku. Betul lah Abu Muslim cakap tu, memang bukan harta aku, bukan harta bapa dan bukan harta mak aku. Dan Nabi SAW, aku pernah mendengar Rasulullah menyebut, al-ghadabu minasyaitan wasyaitanu minan nar wal ma'u yutfi'un nara fa idza ghadiba ahadukum falyaghtasil. Aku pernah mendengar Rasulullah menyebut, marah itu daripada syaitan, syaitan itu daripada api, air itu memadamkan api. Kalau marah seorang di kalangan kamu, mandilah, maka akan hilanglah kemarahan tadi. Ughdu ala atayakum ala barakatillahi azza wa jalla. Kata beliau, ambillah pagi esok datang, maka ambil masing-masing punya habuan yang dimiliki dalam harta kerajaan, ala barakatillah, dengan berkat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Sayyidina Abi Muslim radhiyallahu taala, Sayyidina Muawiyah berpandangan positif. Dia kata Abu Muslim bagi tahu tu je. Jadi memang nak marah waktu tu. Ini perkataan tu perkataan perdi. Jadi nak marah tapi menganggap kata perkataan tadi mengingatkan sahaja. Tu. Lepas tu kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada seorang, kalau kita lah kan, zaman lah, kalau kita naik kereta, orang potong kita, ataupun kita bawa lambat, orang potong. Potong main tepi, orang kata, weh. Ataupun kita pun nak terlanggar dia ke apa-apa. Ada berlaku masalah dalam kereta. Dia potong kita. Dia buka tingkap. Dia kata, bodoh kah? Dia kata gitu. Kita nak kata, kita ligan balik. Buka tingkap. Hang bodoh, mak hang pun, pak hang sekali semua. Okay. Kita nak buat apa? Dia tanya kita bodoh kah? Kat tu kata, bodoh kah? Potong balik, buka tingkap, kata, tak. Kat tu Tapi tak senang. Tak senang nak jawab dak tu. Kat tu yang paling susah kali. Kata, gila kah? Tak. Dia kata, tak. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz satu hari masuk dalam masjid bersama dengan tentera-tenteranya. Bila masuk nak sembahyang tahajud ni, ada seorang lelaki tidur di tengah jalan, dalam masjid, tidur tengah jalan. Jadi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tegur lelaki ni, suruh pergi ke tepi. Tapi Arab dengan cara tegur dia lain sikit, tegur kaki ya. Terus Sayyidina Umar bin Abdul Aziz lalu tu kaki, bangun, duduk tepi. Lelaki tu kata, buta kah? Lelaki tu kata kata kat siapa ni? Sayyidina Umar Abdul Aziz, khalifah waktu tu, Amirul Mukminin. Ni ada general, ada tentera apa semua ni, ketua polis apa semua ada. Agak kata kalau Sultan Kedah lalu lah, memang kita kata tolong lalu sikit. Kata buta tak nampak. Kata yang tu, boleh buat apa? Kata silap. Terus kita jadi buta. Saya buta, saya tak nampak. Jadi buta betul. Yang ni dia kata macam tu. Maka tentera, orang-orang besar waktu tu pakai nak pegang lelaki ni. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kata pusuh. Tak, sabar. Dia cuma tanya,
aku buta ke? Sebab dia tadi dia tengok dia kata, buta ke? Jawab dia apa dia? Tak buta. Tu ya. Dia dah tanya, jawab je. Nak kena tangkap dia buat apa? Dia tanya. Nampak? Ni orang yang diberi oleh Allah Ta'ala dengan hati yang luas. Para awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, walaupun waktu tu siapa tak marah. Kamu tidak tengah jalan. Dahlah kamu perli saya. Patutnya kamu kena minta dengan baik-baik. Walaupun Abu Muslim Qaulani salah seorang daripada wali min awliya illahi ta'ala, tapi yang dia bicara sekarang dengan siapa? Dengan lebih tinggi daripada dia, iaitu sahabat Nabi SAW, Sayyidina Muawiyah. Itu lebih tinggi daripada beliau. Mana beliau walaupun kewaliannya yang hebat dan seumpamanya, tetap dia bukan sahabat Nabi. Jadi walaupun begitu, Sayyidina Muawiyah turun, rendahkan dirinya, mandi dan beritahu. Apa yang paling dia ingat waktu itu? Ingatnya Rasulullah. Maksudnya Rasulullah yang mengingatkan dia dengan menghilangkan kemarahan tersebut. Ini keajaiban para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dan orang yang diberikan oleh Allah dengan kemuliaan tersebut. Baik, wa aqwal asya'i fi man'ihi wa raf'ihi. Kalau terkuat untuk menghalang kemarahan dan mengangkat kemarahan ataupun menghilangkan kemarahan. Apa dia? Tauhidul haqiqi. Ini yang paling kuat menghilangkan kemarahan. Tauhidu al-haqiq, iaitu tauhid yang sebenar-benarnya. Wa huwa i'tiqadun annahu la fa'ila haqiqatan fil wujudi illa Allah. La fa'ila haqiqatan fil wujudi illa Allah. Tidak ada yang menjadikan secara haqiqah dalam wujud ini melainkan Allah. Wa annal khalqa alatun wa wasaitu. Dan makhluk ini hanyalah alat dan wasitah sahaja. Jadi kita kena ada i'tiqad tu, tauhidul haqiqi. Tamam? Jadi tak marah kita, sebab kita menganggap semua yang jadi hanya yang menjadikan Allah. Itu dia. Kalau orang main tumbuk kita ada yang tumbuk Allah sebenarnya. Gitu. Beli barang kena tipu. Dan Allah nak uji kita. Allah uji. Gitu. Awak muka macam tu Syarimi? Muka tak ikhlas orang ni. Dia cuba nak ikhlas diri. Kalau nak marah, kalau kena apa-apa, dia nak marah, nak fikir kerana Allah tu, tauhidul haqi, tak lepas api lagi. Alhamdulillah petang ni dia ain dia maftuh. Baik, ada seorang perempuan balik, suami dia beli, ni selalu saya cerita, contoh mudah lah. Seorang perempuan, suami dia beli buah tembikai. Ini panggil tauhidul haqiqi ni. Beli buah tembikai, balik buka-buka tembikai tadi busuk. Maka isteri dia marah kat suami dia. Kata, ni abang ni beli ni tak tengok ni. Kalau bini jenis mulut laju lagi, dia kata, beli saja buta kayu. Buta kayu kat lelaki. Hafiz, tahu buta kayu? Tangan kena jadi kayu kan? Buta kayu. Jadi dia sebut buta kayu. Suami dia kata, baik, kamu nak marah siapa sebenarnya ni? Nak marah kat siapa sebenarnya kalau saya beli buah tembikai tak sedap, ataupun tak masak, ataupun busuk dan seumpamanya? Kamu nak marah, kemungkinan saya pembeli, dah tentu saya akan beli yang terbaik. Jadi dah tentu kamu nak marah kepada siapa? Kepada penjual. Baik, penjual pun kalau kita husnuzan dengan dia, tak ada penjual yang nak jual benda-benda yang busuk, kerana orang takkan pergi kedai dia lagi lepas ni. Maka kemungkinan kamu tak marah pula kepada penjual, kamu mungkin marah kepada pembekal. Pembekal pun kalau dia bagi yang busuk-busuk kepada penjual, maka penjual tadi tak ambil dah dekat dia nanti. Maka mungkin kamu tak marah juga kepada pembekal, kamu mungkin marah kepada petani tu lah. Hak tanam pokok tu, petani pun takkan buat macam tu, kerana kalau dia buat, maknanya dia bodoh lah. Mana nanti orang takkan ambil lagi kat dia, dia akan rugi. Maka siapa lagi kamu akan marah? Kamu sudah tentu akan marah kepada yang menjadikan buah tu, iaitu siapa dia? Allah. Kerana buah tu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dipanggil tauhidul haqiqi. Lagi isteri tu bertaubat. Ni kalau isteri tu tok wali lah. Kalau isteri dia tu jenis pandai jawab lagi, dia kata tak usah duduk jauh lah, yang penting beli tak tengok. Aduh. Saya bukan nak marah ke Allah, kata. Nak marah ni jenis buta kayu tak api ni, dia kata. Marah jugalah sekali. Jenis ni payah lah.
Dia kena cari bini kalau kata jenis kalau nak bagi nasihat tu, bini jenis pakai nasihat lah. Kalau bini pun pandai jawab, kok dia ustazah juga kan, dia kata saya dengar dah cerita tu. Saya tahu. Yang penting saya bukan dia dan abang bukan suami tu. No? Jadi kena terimalah hakikat. Marah juga lah sekali. Faman tawajjaha ilaihi makruhun min ghairihi, siapa yang terkena dengan keburukan ataupun perkara yang tidak disukai daripada sesiapa pun, wala hadha annahu la fa'ila wala mu'tiya wala mani'a wala nafi'a wala dharra illa Allah Ta'ala. Dan dia mulahadhah, dia tengok perhati balik, kerana tidak ada yang memberi, tidak ada yang menjadikan, tidak ada yang menghalang, tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memberi mudarat, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Maksudnya semua yang dapat kepada kita tadi, fa'ilul haqiqi huwa Allah, mani'ul haqiqi huwa Allah, nafi'ul haqiqi huwa Allah, dar haqiqi huwa Allah, tamam, mu'til haqiqi huwa Allah. Jadi kita takkan marah. Kerja punya teruk, orang lain naik pangkat. Dia kerja di syarikat dan seumpamanya, kawan dia naik pangkat, hak kerja teruk dia. Tapi bila dia nak marah, dia teringat balik, nafi', mu'ti huwa Allah, yang bagi itu Allah. Kalau saya marah ni, saya jadi hasad dengan dia pada waktu tersebut. Sebab tu hasad, dengki, lagi apa dia lagi, dendam dan seumpamanya ni keluar daripada apa? Daripada ghadab. Sebab tu ghadab ni adalah punca kepada segala penyakit. Dan Nabi kata la taghdab, jangan marah, kerana daripada marah terbit semua penyakit-penyakit tadi. Penyakit hasad tadi adalah daripada marah. Syiddatul ghadab. Itu iblis keluar daripadanya hasad yang mendalam terhadap Bani Adam, khususnya kepada Sayyiduna Adam AS, adalah kerana apa? Kerana syiddatul ghadab, kerana terlalu marah. Maka keluar daripadanya dendam yang mendalam. Dan sampai ke sudah dendam dia bukan berhenti. Sampai setelah tu Allah Ta'ala beritahu lagi, kalau kamu nak bertaubat, ada cara. Iblis jumpa dengan Sayyiduna Musa AS, pernah mengadu kepada Nabi Musa, kata saya nak bertaubat dah. Boleh tak tolong beritahu kepada Allah, kata saya nak bertaubat. Jadi Nabi Musa sonok tak sonok macam mana? Kalau iblis taubat, dah selamat dah satu jalan kepada umat ni. Umat dah selamat satu jalan daripada kejahatan. Tinggal nafsu dia saja yang dia nak kena kawal. Jadi Nabi Musa AS lalu menyebut kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui. Lalu apa kata Allah? Turun wahyu, Allah Ta'ala kata boleh bagi tahu kepada iblis, boleh dia bertaubat. Kubur Nabi Adam ada di satu tempat. Dulu dia tak mau sujud, pergi sujud kat kubur tu. Kubur Nabi Adam ada dekat satu tempat. Allah Ta'ala bagi tahu. Pergi kat kubur tu, sujud kat situ. Aku akan terima taubat dia. Kerana dulu dia tak sujud, kerana suruh dia sujud. Bila Nabi Musa bagi tahu, kata Allah, senangnya taubat kamu senang sekali. Taubat umat Nabi Musa pun kena bunuh diri, kena pakat lawan bunuh baru ni. Taubat kamu senang wahai iblis. Apa dia cara dia? Cara dia pergi ke kubur Nabi Adam, makam dia, sujud balik di situ dengan arahan Allah. Sebab kamu tak buat dulu. Apa kata iblis? Cis, dia kata. Waktu dia hidup pun aku tak sembah, aku tak sujud, dia kata. Ni dia mati nak dekat kubur Nabi, sujud pula, kata pakai dak. Itu semua syirik, dia kata. Bid'ah dalalah. Wahabi ni. Nampaklah. Sombong sampai tahap macam tu. Sebab Allah Ta'ala suruh tu, dia tak tengok dah dengan masalah sujud tu. Dia tak faham sujud tu apa dia. Dia ingat sujud tu maksudnya kalau letak dai tadi terus jadi syirik. Faham? Gitu. Dia sombong dan akhirnya tetap tidaklah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kalau kata kita macam ni, indafa'at anhu asaru ghadabih, akan terhalang, terangkat, hilang kesan kemarahan tersebut. Tapi ini susah. Sukar untuk dilaksanakan kalau kata melainkan orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saya cerita juga sebelum ni berkenaan dengan Sayyidina Ibrahim Adham, yang satu hari beliau teringin nak makan daging. Dia lalu di satu pasar, terbau daging bakar. Maka dia tutup kepala dia dengan cloak, pakai cloak tu, dengan baju yang orang Maghribi tu, tutup kepala dia, ditutup dengan muka dia. Nak beli yang orang panggil apa, daging tadi. Jadi dia lalu, maksudnya keinginan jiwa, nafsu dia teringin nak makan. Jadi dia pun pergi masuk. Tengah duk beli tu, tiba-tiba dengar orang menjerit, kata ada pencuri. Pencuri tu lari, mai pegang dia.
Dah dia baju dia biasa, compang-camping. Orang yang nampak laih ya. Jadi akhirnya dipegang beliau, dan pencuri yang curi itu pula kata, dia pencuri. Tuduh Sayyidina Ibrahim bin Adham. Orang ramai pakat datang dan pukul beliau. Lepas tu mai ketua polis. Sambil duduk atas ni, daripada ikat beliau. Tak tutup lagi, kepala dia tak dibuang lagi. Dia punya cloak tu tak dibuang lagi. Burnus tu. Kemudian datang ketua polis tadi, dipukulnya. Pukul lagi. Kamu mencuri. Akhirnya terbuka burnus tadi. Bila buka kepala tu, terkejut ketua polis tadi, kata ni Sayyidina Ibrahim Adham. Turun dia daripada kuda, minta ampun dengan Sayyidina Ibrahim Adham. Dan kata dia, kenapa kamu tak maklum? Kamu takkan curi. Semisal kamu takkan melakukan perbuatan tersebut. Dia kata tak. Kerana ni adalah aku melihat Allah yang memukul aku sekarang. Kenapa? Kerana telah aku masuk tadi ke dalam suk ni dengan keadaan mengikuti nafsu. Aku ikut nafsu tadi nak masuk. Nak beli tadi dengan nafsu. Dan Allah menegurku dengan perkara tersebut. Lepas tu para awliya nak beli makanan pun bukan dengan nafsu. Kerana nanti makan tadi dengan nafsu, maka dia akan menerbitkan nafsu. Lepas tu hasil makanan yang mereka makan itu akan menjadi akhlak mereka. Kalau dibeli tadi dengan dengan hati yang bersih, maka makanan tadi akan jadi bersih. Tapi kalau dibeli dengan nafsu, sebab tu mereka jarang membeli makanan di suk. Makanan di suk jarang dibeli oleh para awliya, para wali-wali Allah Ta'ala ni jarang beli di suk. Kerana di suk adalah tempat yang paling lalai. Kadang dimasak oleh orang-orang yang lalai, menyebabkan mereka tak beli. Kerana nanti kelalaian tu akan terpindah masuk kepada orang yang makan. Jadi malah ibadah dan seumpamanya. Kerana tu perlu bagi orang-orang yang berada di suk, yang di pasar, menjadi orang yang tidak lalai. Jadi siapa yang baca doa dia daripada Syarimi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yuhyi wa yumit lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca doa tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala, ada tinggal kan? Lahul mulk, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lebih kurang tu lah kan? Bacaan tu maka akan dicatatkan 1 juta pahala, digugurkan 1 juta dosa, diangkatkan 1 juta darjat orang yang masuk suk. Kenapa? Karena kalau masuk dan dia masih ingat Allah sebelum masuk ke suk, ke pasar dan seumpamanya, ke kedai, supermarket dan seumpamanya, dibaca doa tu, maka bermakna dia ni masih ingat dengan Allah di tempat yang lain. Bukti kata masuk ke dalam suk ni, makan, masuk ke dalam suk tadi orang akan lalai. Dia masuk nak beli benda lain, keluar beli benda lain. Jaranglah dia keluar beli benda yang dia nak pergi beli itu saja. Biasanya dia kata, saya nak beli murtabak aja hari ni. Pergi tengok ada kat 10 kedai murtabak. Kalau kata ni bazar Ramadan ni, dia jenuh. Dia kata nak ambil mana satu ni. Dah dia beli hak lain terus lah. Beli dengan lauk tu, beli dengan lauk ni. Hak dia tak makan pun dia beli. Kenapa? Kerana gembira waktu tu. Semua sedap. Balik-balik satu pun tak sedap. Contoh. Dia seronok ya. Esok pergi lain. Kedai ni tak happy dah. Pergi kedai lain pula. Beli pula hak lain pula. Ayak saja kat 5. Dia tak sikit-sikit lah, dia kata. Satu plastik je, cak-cak tu ya. Ayak orin pun dia lapar. Padahal kat rumah dia boleh mancuh. Ayak lecikang, lagi apa lagi? Tebu. Semua dia minat waktu tu semua. 5 bungkus dia beli. Kok nak bagi kat jiran satu? Tak, bagi kat rumah. Kata, try semua. Dah kali bagi buah kurma sebiji je, kenyang. Balik rumah hentam kurma sebiji je. Betul? Buat kenyang lah. Habis. Hak ni tadilah kali membazir, tengah malam, esok paginya buang macam tu saja. Esok pergi lagi. Tu dalil kata ada godaan. Syaitan bukan semua kena rantai. Yang kena rantai syaitan-syaitan yang besar-besar ya. General syaitan ya yang kena rantai. Hak yang tak kena rantai ni berlambak-lambak lagi. Hak kecil-kecil lekeh-lekeh tu ada. Jadi kita ni kalau kalah hak lekeh-lekeh tu, kita lekeh. General tak main dia kata, ni general tak main dia kata, baru hak lekeh-lekeh. Dah lingkup dah.
Tamam. Baik. Wa qila innahu yansha'u, patah balik kepada tajuk. Wa qila innahu yansha'u 'anil ghadabi taghayyuri, yansha'u 'anil ghadabi taghayyuru adh-dhahiri wal batin. Jadi dikatakan bahawa kemarahan ini akan terbit daripada kemarahan tersebut perubahan zahir dan batin. Wa ri'datu fil atraf, dan kemudian akan jadi gementar pada jari-jari kita. Wa qubhi surah, dan rupa kita jadi buruk. Sebab tu hatta law ra'a al-ghadban nafsahu lasakana ghadabuhu hayaan min qubhi surati. Kalaulah orang yang marah ni dia tengok diri dia, maka akan kurang kemarahan dia tadi kerana malu melihat buruknya rupa dia ketika tersebut. Kita kalau nak marah pergi tengok kat cermin, elok kata elok kan? Tak ada orang sambil marah muka segak comel, tak ada. Muka dia akan berubah dengan keadaan yang buruk. Dan sebab tu orang yang marah banyak ni, darah dia akan jadi semakin, orang panggil apa, dia akan jadi panah. Dan darah tu kata sebahagian saintis sebut, kalau darah orang yang marah tengah menggelegak tu, walayani dam ni, kalau dibagi makan kepada tikus, mati tikus. Pernah dibuat kajian. Dibuat kajian makman, orang tengah marah, dia ambil darah tu. Darah yang tu dibagi kepada tikus, racun darah tu, mati tikus. Sampai tahap macam tu. Punya orang panggil apa, bahaya marah ni. Dan tu kan marah tadi bahaya kepada kesihatan orang tu sendiri kalau dia marah. Sebab tu yang mereka buat kajian tu yang saya sebut, mereka buh dekat badan seorang apa ni, Sami tu, Mang tu, dia kata ni the happiest man in the world, manusia paling gembira dalam dunia. Kenapa? Kerana tak marah, tenang dia. Gamma dia yang keluar daripada tubuh dia, getaran badan dia tadi ni, semuanya positif. Hasil meditasi dia. Ada kita Muslim lebih daripada tu lagi sebenarnya. Kita ada wirid, kita ada zikir. Cuma nak kena hadir. Sebab ada orang wirid zikir tapi tidak hudur. Jadi nak kena wirid dan hudur, hadir perasaan dalam hati. Lepas tu awliya Allah Ta'ala yang kita dengar kisah-kisah mereka dalam solat, mereka boleh dibedah dalam solat tanpa mengaduh sakit, dicabut anak panah ketika tengah solat, tak bergerak langsung. Daripada mana datang tu? Daripada ketenangan yang luar biasa kerana hudur, kerana hadir perasaan mereka ketika solat tadi. Dan juga istighraq, tenggelam mereka dengan ibadah tersebut. Boleh? Kerana fokus mereka dengan perkara tadi. Wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man dafa'a ghaidhah dafa'a Allahu 'anhu 'adzabah wa man hafidha lisanah satara Allahu 'auratah. Kata Nabi SAW, sesiapa yang menghalang kemarahannya, maka Allah menghalangnya daripada dia azab. Siapa yang menjaga lidahnya, maka Allah menutup auratnya, menutup aibnya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, man kadhama ghaidhan fa huwa yastati'u an yunfidhahu. Tamam? Sesiapa yang menjaga kemarahannya ataupun menahan kemarahannya sedang dia mampu untuk menjalankan, melaksanakan kemarahan tersebut, da'ahu Allahu yawmal qiyamati ala ru'usil qalaiq, Allah akan menyerunya di depan seluruh makhluk, hatta yuqayyirahu fi ayyil hurisha, sehingga dia boleh memilih mana satu huril ain yang dia ingin. Dia aturkan para bidadari, ketua-ketua bidadari ini, pilih nak mana satu, mana kamu telah menahan diri daripada marah. Jadi upah dia apa dia? Balasan dia apa dia? Pahalanya diberikan pilihan untuk kita memilih ketua bidadari. Kemudian wa fi riwayatin man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala imda'ih, sesiapa yang menahan marahnya sedang dia mampu untuk nak melaksanakan kemarahan tersebut, mala Allahu qalbahu nuran wa amnan wa imana. Ini khusus kepada orang yang mampu melaksanakan kemarahan. Dia ada kuasa tapi dia tahan kemarahannya, maka orang ni akan lebih diberikan kebaikan. Ada orang dia nak marah, dia nak buat, tapi sebab dia tak ada kuasa. Kalau dia ada kuasa, silaplah pada orang tu. Tamam? Nasib baik aku tak ada apa, kalau aku ada apa-apa dah habis dah dia ni. Maknanya marah dia tadi terhalang disebabkan kerana dia tak ada kuasa. Tak, orang ni sama, ada kuasa ke tak ada kuasa ke, kemarahan dia akan halang. Maka Allah akan penuhkan hatinya dengan cahaya dan juga keamanan, ketenteraman maknanya, dan juga keimanan.
wa zawwajahu minal huril aini ma syaa, dan Allah kahwinkan dia dengan mana-mana hurul ain yang dia inginkan. Mana-mana ketua bidadari yang dia inginkan. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, idza kana yaumal qiyamati nada munadin, hari kiamat nanti akan ada suara yang menyeru, man kana ajruhu 'ala Allah falyadkhulil jannata, siapa yang pahalanya bagi Allah maka masuk syurga. Fayuqalu man zal ladzi ajruhu 'ala Allah, maka orang tanya, siapa pahalanya di sisi Allah tadi, yang ke atas Allah pahalanya? Fayaqumul 'afuna 'anil nas yadkhuluna al jannata bighairi hisabin, makilah orang-orang yang memaafkan manusia, yakni orang-orang yang mampu untuk menjalankan kemarahan mereka tapi mereka memaafkan, mereka masuk syurga tanpa hisab. Ini kelebihan-kelebihan orang-orang yang memaafkan. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, laisa asyadidu bisur'ah, bukanlah kekuatan tu dengan mengalahkan seseorang dalam peperangan, bidhammis sad, ataupun mengalahkan seorang dengan pergustian. As-sur'ah bisad bidhammis sad wa fathir ra, ay alladhi yasra'u an-nasa kathiran biquwwatihi, yaitu yang mengalahkan manusia yang ramai dengan kekuatannya. Yasra'u an-nasa kathiran biquwwatihi. Innama asyadidu, kata Nabi, alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, tetapi yang kuat sebenarnya adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Kita kalau mampu tahan diri ketika marah, itu lebih kuat sebenarnya daripada Khabib yang duduk dalam ring MMA. Itu lawan tu. Sebab itu paling susah sebenarnya untuk nak tahan kemarahan kita. Cerita terakhir sebelum malam ni kita sambung. Qissatani fi kadhmil ghaib, dua kisah tentang menahan kemarahan. Wa hukiya an ba'dihim, dihikayatkan daripada sebahagian ulama, annahu qaddama lahu qadimuhu ta'aman harran fi sahfatin. Satu hari seorang qadamnya telah menyediakan makanan kepadanya yang panas di atas satu sahfah bekas makanan. Fa'athara fawaqa'a ma ma'ahu ala sayyidih, hak yang bawa bekas tadi ni tergelincir. Ni mungkin macam Syarimi lah, dia berjalan laju kalut ni, benda apa hak tak jatuh, pecah. Jatuh atas tuan dia, bukan jatuh kat dapur, jatuh atas tuan dia. Makanan panah jatuh atas orang tu. Famtala'a wajhuhu ghairan, marahlah tuan. Maksudnya ni dia tak keluar lagi marah tu, cuma marah tu dah lihat daripada wajah dia. Dia nampak kemarahan dia di wajah dia, merah muka dia kerana makanan panah jatuh di atas tubuh dia. Faqala lahu al-qadim, ya maulai khudh bi qaulillahi ta'ala, maka hamba ni pun kata, wahai tuanku, ambillah dengan kalam Allah, ingat dengan kalam Allah. Faqala wa ma qala Allah ta'ala, tuan dia kata, apa dia yang Allah Ta'ala sebut? Qala al-qadim, qala Allah Ta'ala wal kadhimin al-ghaidha. Hamba ni kata, Allah Ta'ala sebut dalam Quran wal kadhimin al-ghaidh, orang-orang yang menahan dirinya daripada marah. Qala sayyid, bila dengar ayat-ayat tu dia kata, kadhamtu ghaidhi, aku telah menahan kemarahanku. Benar khadim tu kata lagi, Allah sebut lagi, wahai tuanku, apa dia? Wal afina 'anil nas, faqala afautu 'anka. Maka dia kata, dan juga dia memaafkan orang lain. Maka kata tuan dia, aku maafkan kamu. Qadim tu kata ada lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka apa kata tuan dia? Anta hurrun di wajhillah walaka hadhihi 1000 dinar. Kamu dibebaskan di jalan Allah, ambil pula 1000 dinar lagi. Tu dia. Ini awliya Allah Ta'ala. Dengar ayat Allah beramai terus. Tamam? Disebutkan kata sahibul qissah ni adalah Maimun ibni Mihran. Sahibul qissah seperti yang disebutkan dalam Ihya Ulumuddin dan Futuhat Wahbiyah adalah Sayyidina Maimun ibnu Mihran. Wa nadhiru zalik, kisah hampir sama dengan tu, ma hukiya anna jariyatan kanat tasubbul ma'a li Ali bin al-Husain. Jariyah, hamba perempuan milik Sayyidina Ali bin Husain, ini Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu, cucu Nabi, anak Sayyidina Husain. Hamba perempuannya telah tertuang air panah juga ke atasnya. Fasaqata al-ibriq min yadiha ala wajhihi fashajjah, ay jarahahu, terjatuh teko
daripada tangannya ke atas muka Sayyidina Ali Zainal Abidin, sampai luka muka tuan dia Sayyidina Ali Zainal Abidin, sampai luka muka Sayyidina Ali. Farafa'a ra'sahu ilaiha, maka Sayyidina Ali Zainal Abidin angkat kepala tengok kepada jariah dia tadi. Faqalat lahu inna Allah azza wa jalla yaqul, maka perempuan ni bila dah tuan dia tengok, Sayyidina Ali Zainal Abidin tengok dekat dia, maka dia kata, Allah Ta'ala menyebut, wahai tuanku, wal kadhiminal ghaiz, orang yang menahan dirinya daripada marah. Maka kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, faqala laha qad kadhamtu ghaizi, aku telah menahan kemarahanku. Qalat wal afina 'anil nas, hamba perempuan dia kata, kemudian Allah sebut lagi afina 'anil nas, yang memaafkan. Qala laha qad afa Allahu anki, Allah telah memaafkan kamu. Qalat, kata perempuan tu lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang buat baik. Qala izhabi fa anti hurratun li wajhillahi ta'ala, pergilah, kamu bebas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya kisah-kisah para wali Allah Subhanahu wa taala yang mereka menjaga diri mereka daripada kemarahan. Malam ni kita akan dengar ada lagi kisah-kisah yang menarik tentang para awliya Allah Subhanahu wa taala yang menahan diri mereka daripada marah, dan moga-moga kita dapat mencontohi mereka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.